Okay, Assalamualaikum. Minta maaf video tadi terputus dengan sendiri. Okay, saya sambung lah. Okay, tahun pertama saya berjaya lah buat Amalinas Notes 1, hasil koleksi nota-nota medik saya kepada yang saya tulis di Facebook. So ramai yang beli nota 1 tu, ratus-ratus orang beli. So dia tak sabarlah, dia cakap buat pula yang kedua, sebab ada posting, 3 posting je yang saya sempat cover di post yang di Amalinas Notes 1. Tahun kedua dah habis 3 posting, saya buat lagi Amalinas Notes 2. Dan di posting terakhir masa tu ED, saya tambahlah posting ED. Saya kumpul 1 dan 2 jadi Amalinas Notes Special Edition. Maksud SE tu Special Edition ni adalah ED lah maksud saya. So saya compile semua 6 posting nota HO dalam ni lah. So sangat diorang cakap membantu, bermanfaat untuk diorang revise. Medical student ni, budak-budak medik ni, sebelum start kerja sebagai doktor, biasa kita akan menunggu dengan sangat lama, 8 bulan hingga setahun. Ada yang menunggu 2 tahun. So bagi yang dah lama tinggal universiti, mesti akan rasa susah nak start study balik. Tapi sangat penting untuk kita study, sebabnya melibatkan apa yang kita kerja nanti, melibatkan nyawa orang dan melibatkan penyakit. So semua akan berdebar nak start kerja. So dengan ada buku saya ni, diorang cakap sangat membantu. Kakak dia cakap membantu buku ni untuk saya tahu nak baca apa. Terutama sekali ada yang kerja belajar dekat luar negara, tak faham sistem Malaysia. So ubat-ubat, some ubat dan penyakit yang common saya letak kat sini lah. Ni yang pertama kali saya cuba terbit sendiri buku saya, Amalinas Notes 1, 2 dan 3. Dan Alhamdulillah, sebab ada sambutan sangat menggalakkan, so saya dapatlah untung sedikit. Ini nota yang sebelum saya keluarkan nota ni, sebenarnya ada saya suka tulis pengalaman juga. So ada penerbit datang call saya, tanya boleh tak nak manuskrip Amalina untuk diorang bukukan. Mula-mula saya macam fikir, saya pun tak sempat sangat nak edit semua dan upah orang semua tu. Saya tak sempat sangat nak uruskan buku masa tu sebab sibuk. So saya bagi manuskrip kepada Komrad Buku untuk terbitkan buku saya, pengalaman sebagai doktor. Pertama kali kerja sebagai doktor, so apa pengalaman dan cabarannya. So mereka bukukan editing semua, gambar-gambar dalam ni semua dia orang yang uruskan. Saya tak perlu fikir dah. Ini adalah contoh kalau kita nak terbit di bawah penerbit. Tapi kekurangannya, selain kelebihannya, kita tak perlu fikir, tak perlu keluar modal. Kita hanya bagi tulisan kita sahaja. So kekurangannya sedikit adalah dengan untung, kita tak akan dapat untung banyak sangat. Manuskrip kalau terbit dengan penerbit, biasanya kita akan dapat RM1, paling banyak RM2 royalty satu buku. Sebab semuanya mereka yang uruskan. Contoh kalau dalam setahun 1,000 terjual, so kita akan dapat royalty buku 1,000. Kecuali lah kita ni seorang yang sangat famous, puluh-puluh ribu buku terjual dalam masa setahun, yang tu sangat banyaklah untung. Kalau kita yang biasa-biasa baru nak start ni, biasanya tak banyak sangat. Kalau kita nak jual sendiri buku ni, kita beli dengan penerbit. Contoh saya beli, dapat harga diskaun lah 22, saya dapat harga diskaun RM6. So saya jual kepada korang, saya jual kepada orang lain, saya untung RM6 tu untung saya. So RM6 sahajalah untung saya. Berbanding kalau saya buat sendiri dan semua modal sendiri, ribu-ribu modal sendiri ni, saya mungkin boleh untung sampai RM10, belas ringgit. Tapi cabaran juga, kita kena keluar modal sendiri. Contoh, saya invest hampir RM3,000 untuk
orang edit dan translate buku ni sepenuhnya menjadi English. So hampir RM3,000. So saya perlu jual mahal sedikit untuk cover balik modal saya. Lepas saya dah belajar pandai macam print sendiri, so kebanyakan buku saya selepas tu saya print sendiri je. Kita boleh pilih lah nak print dalam 10 unit. Biasa mahal sikit lah. Kalau 10 unit jadi mahal, kalau 100 lebih murah, dan kalau 200 hingga 500 memang lagi murah lah. So saya cuba lagi terbit sendiri, saya print sendiri. Sebenarnya bukan terbit sangat. Kalau betul-betul terbit, kita kena ada ISBN, kod barcode yang belakang ni. Kita kena ada barcode ni baru kita dikira terbit sendiri sebenarnya. Tapi kalau nak cetak sendiri dalam bentuk buku pun tak apa. Ini adalah contoh saya cetak dalam 100, 200 macam tu. Tapi cabarannya kalau cetak sendiri, kita yang modal, editing semua kita yang keluarkan. Nak printing pun kita keluarkan. Dan kita menanggung risiko kalau buku tu tak habis dijual. So sometimes kalau buku-buku tak habis, saya bagi percuma je. Sebab memang niat buat buku nak bagi manfaat, nak sebarkan manfaat apa yang ada dalam buku lah. Okay, begitulah. Kalau nak start buat buku, tulis setiap hari dekat Facebook, tulis je apa-apa. Nanti dah kita rasa dah banyak tulisan kita kumpul, kita masukkan dalam Microsoft Word, kita pun edit ikut tema, susun balik, dan kita upahlah designer untuk buat cover buku. And then kita pergi kedai cetak. Kedai cetak tu kita cakap kat dia, kalau buku dalam 150 page, ni size A5 tau, dia separuh A4, nak buat perfect binding. Perfect binding adalah macam tulang buku yang macam buku kat kedai ni lah. Dalam 150 page A5, nak buat perfect binding, nak print dalam 5 buah, berapa harga? Kemungkinan mahal jugalah. Tak adalah mahal, untuk dijual tu agak mahal. Untuk print sendiri tu kita akan rasa berbaloi. Dalam biasa ada dalam RM20. Kalau banyak lagi boleh jadi RM9, RM10. Macam tu. So kalau semakin sedikit yang kita print, semakin mahal. Tapi untuk simpanan sendiri, untuk nak bagi kat kawan-kawan untuk jualan kecil-kecilan, saya rasa boleh untuk print sendiri. Dan cuba jangan print banyak sangat. Contoh kita print dalam 300-400, tapi tak ada orang pun nak beli buku kita. Macam tu, sebab kita tak ada orang kenal penulisan kita. Kita masih baru dalam bidang menulis. So print sedikit je dulu, 50 ke beberapa puluh. And then boleh kita try, cuba jual and dapatkan feedback untuk kita improve dan ambil pre-order ke dan sebagainya lah. Okay, itu sahaja sedikit sebanyak macam mana tips dan trik untuk kita bermula buat buku. Dan sebenarnya nak dapat ISBN sangat senang. Saya pernah tulis lah dekat post saya. Senang, kalau kita perlu email sahaja Perpustakaan Negara, dalam seminggu lebih macam tu kita dah dapat. So kemudian kita boleh print ISBN ni. Dan sebenarnya ISBN ni tak wajib pun untuk kalau kecil-kecilan untuk kita jual sendiri, dan bukan nak letak di kedai buku pun, kita tak wajib buat ISBN. Banyaknya buku-buku saya tak buat lama, maksudnya setahun lebih. Baru tahun ni saya belajar buat ISBN, request ISBN dengan Perpustakaan Negara. ISBN tu macam sijil lahir sesebuah buku lah. Kalau tak ada pun tak apa. Dan sebaiknya ada untuk masuk kedai buku dan untuk nampak lagi berkaliber buku kita tu. Okay, Assalamualaikum.